Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan Pengusi, Tuan Imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah masih izinkan kita, Allah masih panjangkan usia kita hingga ke hari ini, dan kita diizinkan untuk berada di Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan Al-Mubarak ini merupakan satu bulan yang membolehkan kita menambahkan lagi amalan kita, insya-Allah. Bulan Ramadan ini juga sebagai satu motivasi, semangat untuk kita terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan minta Allah, untuk pagi ini sempena Ramadan, biasanya saya membawa kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini sempena Ramadan ini saya bawa kitab Jangan Melampaui Batas oleh karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, ya, yang mana dia punya pembacanya hampir 1 juta pembacanya. Untuk kongsi-kongsi tuan-tuan, ya, buku ini supaya kita dapat berkongsi sama. Namun begitu, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebelum saya masuk dalam kitab ini, membaca kitab ini, sedikit perkongsian berkaitan mana 1 hingga 12 saya berada di Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Di situ sedikit perkongsian berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keberadaan saya di sana terkenang. Sudah 2 tahun tidak dapat mengunjungi, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, begitu rindu dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Kebetulan pula dengan keadaan yang PKP, para jemaah tidak boleh secara suka-suka hati untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya dibenarkan beberapa slot dan beberapa slot berada di Raudah, dan kami hanya berada di Raudah hanya sekali saja dibenarkan. Namun begitu, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh imam tadi, doa, waktu senang biarlah ingat Allah. Waktu senang bila ingat Allah, dan waktu susah Allah akan ingat kita. Maksudnya tuan-tuan untuk Allah, waktu keberadaan kita ini biarlah kita cuba sentiasa beribadah kepada Allah SWT, beramal soleh, ya, supaya nanti waktu kita sakit, waktu kita susah, Allah ingat kita. Jadi begitulah tuan-tuan untuk Allah. Apa yang berlaku teringat dengan sirah Rasulullah SAW. Pertama tentang hijrah Rasulullah, kemudian berlakunya piagam Madinah, kemudian berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Apa yang berlaku tuan-tuan untuk Allah? Strategi Rasulullah SAW yang memang nak memenangkan Islam, yang akan meletakkan Islam di tempatnya. Islam jadi di tempatnya, iaitu di mana Rasulullah SAW, apa yang dilakukan strateginya ialah yang pertama, iaitu mendirikan masjid. Mendirikan masjid, tuan-tuan untuk Allah. Kenapa perlu mendirikan masjid? Sebab Rasulullah SAW yakin bahawa dengan masjid inilah terbentuknya kesatuan, terbentuknya kekuatan. Masjid yang pertama. Kemudian barulah disatukan hati-hati orang Ansar dan Muhajirin. Orang Ansar dan Muhajirin disatukan hatinya dengan Islam, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang satu ketika dulu mereka bergaduh, mereka bertengkar, berperang antara satu sama lain bertahun-tahun, tetapi datangnya Islam, mereka satukan. Datangnya iman, mereka bersatu, bersatu bantu-membantu. Yang inilah sepatutnya menjadi satu pengajaran bagi kita, bagi umat Melayu, umat Islam di Malaysia ini. Kalau ingin bersatu, ingin bersama, ingin kesatuan, maka kembalilah ramaikan masjid. Duduk dekat masjid, ziarah masjid dan duduk di masjid, dan di situ akan datangnya kesatuan hati-hati umat Islam. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, Rasulullah dengan strateginya mengadakan piagam Madinah. Sedikit tuan-tuan bila berada di sana tuan, piagam Madinah ini di sana ada 47 pasal. 23 untuk orang Islam, 24 untuk orang-orang bukan Islam. Tengok kita lihat. Apa yang tujuannya ada piagam Madinah ialah yang pertama ialah meletakkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara Islam Madinah. Itu yang pertama. Itu saya kata tadi bahawa bila perlunya ada setiap orang Islam ini pastinya memenangkan Islam. Pastikannya meletakkan Islam sebagai di tempatnya. Itu mesti ada dalam hati, dalam apa juga keadaan, mestilah Islam di tempatnya, letakkan tempatnya. Sama ada dalam situasi keadaan tuan-tuan di peringkat mana pun, pastikan meletakkan Islam di tempatnya yang sebenar. Kita lihat piagam Madinah. Piagam Madinah ni akhirnya tuan-tuan, masyarakat waktu itu yang terdiri pada orang Yahudi dan orang-orang kafir di Madinah mengiktiraf Rasulullah SAW sebagai pemimpin, mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi di Madinah. Walaupun hanya beberapa tahun tuan-tuan di Madinah, berapa tahun Rasulullah di Madinah? Hanya kurang 10 tahun tuan-tuan. Di Madinah 10 tahun boleh meletakkan Islam di tempatnya. Kenapa? Inilah sepatutnya strategi yang sepatutnya diguna pakai oleh umat Islam. Supaya, kenapa kita kata Islam? Kerana Islam adalah bersifat sarwa jagat. Islam ni sarwa jagat ni maknanya tuan-tuan, Islam yang boleh semua. Maknanya Islam itu sesuai. Dia tidak terhad kepada geografi, tak terhad kepada ras, kaum, tak ada. Kaum India, Melayu dan sebagainya, semuanya bila sebut Islam itu adalah adil. Itu dia, Islam tu adil. Ini kita lihat. Kemudian pula berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ni cerita sedikit sebelum saya masuk. Sirah ni jarang orang cerita ni tuan-tuan. Perjanjian Hudaibiyah yang selang beberapa tahun Nabi tak dapat pergi ke Mekah. Nabi dan sahabat-sahabat Muhajirin rasa rindu, itu kata-kata kita rindu dengan Madinah dan Makkah, rindu. Tuan-tuan, pastikan tuan-tuan ada satu hadis, barang siapa yang ada kemampuan, tak juga pergi ke Mezarih aku atau ke Mekah, maka dia mati dalam keadaan majusi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maknanya siksaan itu seperti orang majusi lah, ada kemampuan. Jadi kita berniatlah, jangan sampai kita terlepas nak pergi haji. Sekarang ni payah. Haji sampai sekarang ni tak ada satu maklumat pun tuan-tuan daripada kerajaan Saudi. Macam mana? Sekarang ni extend dah 2 tahun masuk 3 tahun, dah 100,000 orang. Habis tuan-tuan tahun ke berapa? Jadi dengan itu tuan-tuan berusahalah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga keadaan. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan juga adalah satu strategi Rasulullah. Rasulullah nak balik ke Mekah, rindu tuan-tuan kampungnya. Macam kita rindulah. Kita duduk bandar nak balik kampung. Dah duduk kampung, nak balik kampung, tengok sampai kepada Sumaishi yang dikatakan Hudaibiyah tuan-tuan. Rasulullah tertahan untuk masuk ke Mekah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Rasulullah strategi menghantar Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni radhiyallahu anhu dihantar ke Mekah untuk berunding. Selang beberapa hari Sayyidina Uthman tidak kembali kepada kumpulan di Hudaibiyah ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Diberitakan, dimaklumkan ada Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbai'ah. Itu bai'ah tuan-tuan. Janji ta'asir, tumpah ta'asir, berbai'ah. Di mana berbai'ahnya di situ tuan-tuan, ya. Pegang satu pokok, Nabi pegang satu pokok, disambung oleh sahabat-sahabat buat macam satu bulatan. Mereka berbai'ah. Berbai'ah bagaimana? Akan apa tuan, menuntut bela atas kematian siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Kita lihat sikap orang-orang Islam yang beriman pada Allah SWT. Jika sahabatnya tuan-tuan, apa dan sebagainya, mereka sanggup untuk mempertahankannya. Kita lihat pokok tu tuan-tuan, pokok tu telah ditebang. Tuan-tuan kalau pergi ke Hudaibiyah sejauh 26 km tuan-tuan, pokok tu dah tebang lah pada Sayyidina Umar, kerana berlakunya khurafat lah, banyak khurafat tuan-tuan, ya. Nak ambil berkat dan sebagainya tuan-tuan, pokok dipegang pokok tu. Dan apa yang berlaku tuan-tuan setelah bai'ah itu di antara sahabat ni, cerita ni sebab ni tengah semangat balik daripada Mekah ni, walaupun dah sebulan ni, ya. Nak pergi lagi bulan 12 insya-Allah kalau dapat cuti lah, ya tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, tengok bila kekuatan kesatuan umat Islam tu ada tuan-tuan, orang musyrik takut, orang kafir takut, dikembalikan kepada balik Sayyidina Uthman. Rupanya tak dibunuh, dikembalikan. Dan berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu tertahan Rasulullah untuk masuk Mekah. Maka di situ perjanjian Hudaibiyah, apa yang kita nampak tuan-tuan, strategi Rasulullah, iaitu yang paling, kalau kita ni memang tak logik di akal bagi kita lah. Tetapi Nabi Muhammad SAW dia beyond ke depan, macam kita ni setakat tahun depan je kan, kita punya tu tahun depan, tetapi Nabi ke depan. Apa yang berlaku tuan-tuan, ya, dalam perjanjian tersebut, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa keizinan pembesar-pembesar orang Mekah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Tengok, orang Mekah pergi ke Madinah tanpa keizinan orang Mekah, dikembalikan semula. Manakala orang Madinah yang balik ke Mekah tanpa keizinan orang Madinah, biarkan gitu saja. Maka sahabat-sahabat ni tuan-tuan, kita lihat sahabat-sahabat ni pun terpinga-pinga. Tapi terpinga-pinga tu dia nak juga, itu dia punya fiksirahnya. Tengok, kita lihat, dia tanya juga dalam keadaan dia hormat Rasulullah SAW, dia ikram Rasulullah, dia tanya, wahai Rasulullah, kalau macam ni kalahlah kita, dah lah orang Mekah pergi Madinah, dah tak keizinan, hantar balik. Orang Madinah pergi Mekah tak keizinan, dibiar gitu saja. Rupanya itulah strategi Rasulullah SAW. Maka di situ akhirnya Fathul Mekah, berlakunya Fathul Mekah, di mana orang-orang Madinah yang memang dah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW datang ke Mekah, datang ke Mekah, telah buat satu, dia orang-orang dah tarbiyah yang dididik oleh Rasulullah datang ke Mekah, dia akan sentiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Maka orang Mekah tertarik dengan contoh-contoh baik, kedua yang baik tuan-tuan. Akhirnya berlakulah Fathul Mekah, iaitu pembukaan kota suci Mekah. Tu dia, berlakulah pembukaan Fathul itu Mekah. Jadi ini sedikit tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang saya sebut tadi, kita duduk di mana tempatnya, tuan-tuan duduk di mana tempatnya, di tempat yang paling tinggi, peringkat pertengahan, ataupun apa saja, kita pastikan Islam adalah kita punya menjadikan Islam kita sebagai satu, untuk kita letak pada tempatnya. Ni tuan-tuan, ni itu sebagai satu sirah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan Allah, ya, begitu hebatnya Rasulullah SAW, sepatut menjadi contoh pada kita, ya. Namun begitu tuan-tuan dan Allah, hambatan-hambatan itu, hambatan-hambatan dunia itu yang menyebabkan kita lari daripada apa tuan-tuan, hambatan-hambatan dunia, ya, lari daripada kita punya elemen kita lah lagi, elemen kita. Sebab tu kita kalau boleh, bila kita elemen lari balancing, kalau tayar tu tak balancing, dia lari 120 dia akan gegar kan,
Betul tuan-tuan? Tuan-tuan ada 120. Pernah lagi 120 lebih. Kita tu kalau 120 tak balancing tau. Balancing ni orang pun tak tahu dia. Dia akan deg. Tu macam tu lah, ya. Kalau macam tu jadi kita kena balancing balik. Ya, kalau kereta kita kantor ke Dataya, kalau kita iman kita nak hantar mana? Hantar mana tuan-tuan? Itu kata datang masjid, duduk majlis ilmu, walaupun kita tengok apalah ini benda biasa-biasa, perlu diingat bahawa tuan-tuan dan Allah, ya, Nabi suka majlis ilmu. Ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Nabi duduk mana? Duduk majlis ilmu. Nak beritahu, Nabi ni agak tak tahu ke duduk majlis ilmu? Nabi tak tahu ke? Nabi ni orang tak tahu ke? Mestilah Nabi orang yang paling tahu. Tapi kenapa duduk majlis ilmu? Nak nyatakan kepada umatnya, nak bagi contoh pada umatnya bahawa duduk majlis ilmu ini banyak dia punya kelebihan-kelebihan dia. Ni tuan-tuan. Hingga kan apa dia kan? Duduk seperti duduk di Raudhatun min Riyadil Jannah kan? Duduk dari mana? Taman-taman syurga. Pergi Mekah berebut-rebut nak masuk Raudhah. Tuan-tuan. Masuk Raudhah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya berada di sana, Haji, 5 hari 4 hari sana, tak dapat slot untuk masuk Raudhah. 5 hari bulan nak pergi, nak cerita ni. Ni cerita je ni, tak masuk lagi. 5 hari bulan nak pergi tu, nak pergi ke Mekah. Ada slot 6 hari bulan. 6 hari bulan, habis bila aku nak masuk? Kebetulan saya bawa anak laki seorang tu, dia sekali-sekali pergi, takkan aku tak pergi masuk. Jadi adalah strategi, bukan strategi. Screenshot tu. Ada daripada kawan-kawan screenshot tu. Jadi WhatsApp je. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Polis yang jaga pukul 11 pagi 11 malam tu pintu, bukan pintu masjid, pintu pagar tutup, tak boleh masuk. Apa tuan-tuan? Tengok bawa screenshot. Pandai pula tu dia tekannya. Tekan ni tuan-tuan. Dia tekannya. Habis kalau dalam WhatsApp dia akan pergi balik semula kan. Oh, awak engkau temerang Temerang. Jadi apa tuan-tuan? Ya, saya lepas sebab saya bersama orang Uzbek. Orang Uzbek tu dia masuk ramai-ramai, saya pun selit juga dah nak masuk tu. Tapi anak saya terlepas. Apa yang berlaku? Cara dia jumpa polis kata, engkau tak boleh, engkau temerang tadi. Jadi kebetulan pula dia dah tempah untuk 6 bulan tu ada. Pergi tanya polis lain, polis sebelah tu. Dia tunjukkan, dia tak tengok tarikh. Dia tekan je telefon ni tu kan. Oh, tak bergerak. Okey, betul. Mas dapat masuk pada 6 hari bulan tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Payah nak masuk. Allahu Akbar tuan-tuan, nak masuk payah. Itulah kata-kata itu dekat dunia. Dekat apa neraka, dekat apa yaumul qiyamah macam mana tuan-tuan? Boleh pakai screenshot ke? Boleh pakai 6 hari bulan untuk 5 hari bulan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya? Itu dia. Raudhatun min Riyadil Jannah, ya, taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan, hambatan-hambatan ini, hambatan dunia ini menyebabkan kita paling takut. Ya? Cara mana tuan-tuan? Disebut dalam kitab ni, masuk kitab. Saya ambil beberapa kata-kata ya, kata-kata sebagai satu motivasi ingatan pada kita, ya, untuk mengelakkan daripada kita lalai untuk menjadikan Islam sebagai satu target kita, iaitu satu kata-kata, ya, daripada kitab ini, buku ini, ya, apa ini kata? Orang yang paling taat kepada Allah, ya, orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling dekat, dan paling jauh dari perbuatan maksiat. Itu simple je sebenarnya kata-kata tersebut. Ya, diungkapkan oleh Dr. Aid Qarni ni. Orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling jauh dari perbuatan maksiat. Dua perkara ini, ya, paling dekat dengan Allah SWT, iaitu pertama kita tuan-tuan, kita merasakan yang paling pertama ialah tanda-tandanya ialah kita merasakan bila nak melakukan satu ibadah itu, ya, kita rasa seronok untuk melakukan ibadah. Itu rasa seronok untuk melakukan ibadah, itulah di antara tanda-tanda
kita dekat dengan Allah SWT. Namun begitu, bagi yang tak seronok, kita cuba dan terus cuba lagi dan lagi. Ya, sebab benda ni bukan masa yang terdekat, tuan-tuan. Contohnya kita buat solat sunat. Saya sepesan pada student saya, kamu muda-muda, ya, jangan lepas solat fardu kamu terus keluar saja. Hendaklah kamu ada solat sunat ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Kalau muda-muda ini agak payah, sukar untuk melakukan ibadah tersebut, maka kita kena buat dan buat lagi dan lagi. Ya, nanti satu peringkat dia akan rasa. Ya, rasanya nanti bukan umur 30 tahun, bukan umur 40 tahun, tetapi umur nak pencen baru rasa seronoknya solat sunat, tuan-tuan. Jangan tunggu ikhlas dulu. Saya tak ikhlas nak buat solat benda yang macam ni. Itu tak boleh, ya. Kerana hidayah ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita gapai, tuan-tuan, tetapi atas usaha, tuan-tuan. Itu dia. Ya, maknanya nak paling dekat. Dan yang kedua, ya, kita rasa takut untuk melakukan maksiat. Apa jua maksiat? Sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, ataupun dengan hati. Hati ni kadang-kadang suka nak dikawal, tuan-tuan, ya. Hati, tengok seorang senang, teruk benda dia. Tengok orang itu, ini mana dia, dengki aja. Orang Melayu dengki tak habis-habis. Taklah, itu kenyataan. Saya joke aja, tuan-tuan. Orang Melayu ni bagus. Dia kenyataan yang dengki tak habis-habis tu saya joke aja. Tak ada ni, tuan-tuan. Ya, orang Melayu ni bagus. Ya. Jadi kalau orang Islam lagi bagus, ya, dia tak pernah tengok orang senang, tengok orang apa dan sebagainya, mereka sangka baik. Ni, tuan-tuan, mana dia tak pernah melakukan perbuatan maksiat, ya. Tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, ya. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, ya, kita lihat, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, mereka tidak melihat keistimewaan itu dilihat dari sudut dunia. Tak lihat dekat dunia tu. Keistimewaan itu dari dunia. Maksud saya tadi, engkau ada kekayaan apa pun, tidak ada keistimewaan. Tetapi, tuan-tuan, ya, kita sebagai umat Muhammad juga, kalau orang tu ada kedudukan, kita kena hormat juga. Betul tidak? Hormat dalam konteks hormat yang sesuai lah. Ini terbukti zaman Rasulullah SAW. Sewaktu Rasulullah mengadakan kuliah macam ni lah, duduk ramai-ramai. Nabi, sahabat-sahabat kalau kuliah, tuan-tuan, dia umpamakan kalau dia duduk rapat-rapat, ya, daun gugur pun tak gugur sampai ke lantai. Zaman Rasulullah, ya, tak? Duduk rapat-rapat. Maka di situ datang pemuka daripada satu kampung. Dari pintu itulah contoh, dari kampung. Ya, Rasulullah nampak tempat dah tak ada. Adalah, ialah kalau zaman dulu bukan kapet macam ni cantik sedap. Ada kapet pun orang tak nak datang, tak? Agaknya kalau zaman dulu, cuma sekadar pasir, kan. Maka Rasulullah lontarkan dia punya selendang dia. Selendang, tuan-tuan, tengok dia ikram kepada, ikram juga, tuan-tuan, bukan tak ada ikram. Taklah berdiri, Rasulullah tak berdiri. Lontarkan dia punya selendang dia, maka ditangkap dia oleh pemuka tersebut. Dia kata, Rasulullah, kau duduklah beralaskan kepada selendang aku. Tengok, itu juga satu sirah Rasulullah. Bukan maknanya kita ada dalam ada adab, ada protokol juga. Dalam Islam tu ada protokol. Jangan kata tak ada protokol, tuan-tuan. Lemparnya sampai. Maka duduk, kata Rasulullah, engkau duduklah, engkau bentanglah selendang aku tu, engkau duduklah atas tu. Allahu Akbar. Ya, tetapi pemuka tersebut tak sampai hati duduk tengok dia tak sampai hati. Nabi ikram, dia tak sampai hati nak duduk dekat mana? Dekat dia punya selendang. Mari tengok, tuan-tuan. Tapi kalau yang sekarang ni kebanyakan kalau tak disambut dah tentu dia kecil hati. Tak dapat ni lah kau, tak dapat
peruntukan habis ya. Tak, itu joke, saya joke. Semua orang bagus. Ni tuan-tuan ya, kesimpulan tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan ya? Satu ketika ada beberapa orang sahabat yang terdiri daripada Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin Quraisy di zaman Rasulullah SAW. Kita juga sirah ni jarang kita cerita. Begitu juga ada Suhail bin Amru. Suhail ini ialah sahabat Rasulullah yang dihantar oleh Rasulullah untuk berbincang dalam terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Di situ juga ada Al-Harith bin Hisham dan sahabat-sahabat lain. Di situ juga ada Salman Al-Farisi. Mereka ini nak masuk ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni cerita. Kita cerita. Apa yang berlaku? Kemudian Abu Sufyan pun ketuk pintu rumah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar apa tuan-tuan? Mengizinkan. Pertama yang dipanggil siapa tuan-tuan? Wahai Bilal, silakan masuk. Tadi yang ketuk Abu Sufyan. Abu Sufyan. Aku ketuk. Kemudian apa tuan-tuan? Panggil pula Suhaib. Panggil pula Salman Al-Farisi masuk. Kemudian masuk pula Ibnu Mas'ud masuk. Yang last Abu Sufyan pula last. Dia pemuka. Dia seorang pemimpin Quraisy dan Rasulullah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Sufyan ini tuan-tuan terasa tersinggung. Dengan apa? Kenapa pula aku pula kemudian dia kata, sepatutnya aku dipanggil dulu. Aku ni adalah pemimpin Quraisy. Itu dia. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidina Umar dia berpandangan jauh. Apa yang tuan-tuan? Sayyidina Umar mengutamakan Bilal. Kenapa? Kenapa mengutamakan Bilal? Kerana dialah tengok yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan ahad sewaktu dia apa tuan-tuan? Dia apa? Dan ia sewaktu disiksa, dijemur. Dan ia juga apa tuan-tuan? Nabi naik ke atas Mi'raj, terdengar tapak-tapak Bilal bin Rabah. Dia dulu. Nabi kata, kau Bilal, kau masuk dulu surga. Tengok. Ni tuan-tuan. Nabi Sayyidina Umar mengiktiraf bukan kerana dia seorang yang hebat dekat dunia, tetapi dia hebat apa tuan-tuan? Di kalangan makhluk-makhluk langit. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kita nak cari kehebatan kat dunia. Kita lupa kehebatan kita di kalangan makhluk langit. Allahu Akbar. Kita seolah-olah kita akan lama kat dunia, tetapi sebenarnya lama besok di Yaumul Qiyamah. Ni tuan-tuan, ni berlaku. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan untuk Allah, dalam konteks kita nak ke arah yang saya sebut tadi, bahawa pastikan bahawa perkara-perkara ini tidak ada dalam diri kita, dalam hati kita. Ni. Kalau kita lihat kalau ceritanya Bilal ni orangnya gelap tuan-tuan. Tak punya harta, tak ada. Tak ada anak. Allahu Akbar. Tak ada kehormatan. Tapi kenapa Sayyidina Umar panggil dia dulu? Kerana Nabi Sayyidina Umar menilai bukan kerana kehebatan kat dunia, tetapi kehormatan yang sebenarnya ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang terbaik ialah pangkat yang terbaik ialah harta yang terbaik ialah la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni. Tu dia tuan-tuan pangkatnya la ilaha illallah, hartanya kata pangkatnya la ilaha illallah, maknanya hanya Allah saja. Dalam apa juga keadaan, senang susah, kata imam tadi, senang susah, sempit, senggang, la ilaha illallah. Itu kalau pegang macam tu, itulah pangkat yang terbesar, yang tertinggi di sisi Allah.
Hartanya apa tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Harta dia. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah SWT. Ini kita tanam harta kita itulah. Bukan maksudnya harta kita kena buang. Maknanya tuan-tuan, sekarang ini kita ada harta. La haula wala quwwata illa billah. Ya, apatah lagi bulan Ramadan. Apa tuan-tuan? Kena banyakkan itulah tanda la haula wala quwwata illa billah. Infak. Allahu akbar. Ya. Kerana harta kita ialah harta yang kita belanjakan. Harta yang tinggal siapa punya? Tengok rumah. Tuan-tuan pergi round kampung beberapa kali. Ini saya orang kampung, baru banyak rumah besar yang tinggal kosong. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bawa masuk dalam kubur. Harta yang kita tu, ada kita harta ni, infak. Itulah la haula wala quwata illa billah. Kita dulukan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ni tuan-tuan, ya? Ni ya. Kekuatan pangkatnya adalah la ilaha illallah. Itu. Yang kedua ialah hartanya la haula wala quwata illa billah. Ini kehormatan kita, ya. Dan kenderaannya adalah amantu billah. Apa dia? Kenderaannya ialah amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga tuan-tuan, pangkat kita nak ingat la ilaha illallah, kenderaannya la haula wala quwata illa billah, dan kenderaannya untuk kita untuk jalan melalui titian sirat, maka di situ amantu billah, iaitu aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Ini tuan-tuan, sebab itu Sayyidina Umar menilai, memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun dalam keadaan yang Bilal yang keadaannya yang tampak tak ada harta dan tak ada anak, tak ada memiliki kedudukan, namun dipanggil lebih awal daripada Abu Sufyan bin Harb, ya. Maka itu dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Namun begitu tuan-tuan kata Allah, ya, Abu Sufyan, ya, walaupun begitu dia terima tuan-tuan. Dia terima. Kenapa diterima tuan-tuan? Bila diberi penjelasan, di-explain oleh Sayyidina Umar, dia terima. Sebab itu adalah betul. Tapi bagi kita kadang-kadang kita bagi explain apa pun datang dari Quran hadis pun buat tak tahu je. Alah, dia cakap betul. Bukan, kita explain yang ini daripada Quran, daripada hadis. Kita alah sudahlah. Ni kita kadang-kadang. Tetapi tengok sirah sahabi kita tengok. Bila dijelaskan itu berdasarkan dia punya hujah-hujah yang jelas, diterima. Ni tuan-tuan, ya. Ni. Jadi tuan-tuan untuk Allah, itu di antara yang kita dapatkan supaya kita nanti, ya, kita dapat menjadikan Islam dengan kita menjadikan dunia ini sebagai satu kekuatan kita untuk mendapatkan menjadikan Islam duduk di tempatnya. Jadi tuan-tuan untuk Allah, kemudian Salman pula, ya, Salman Al-Farisi, ini sahabat-sahabat yang tadi, ya, sahabat-sahabat ini setelah dijelaskan diterima, dan apa yang berlaku pada Salman Al-Farisi ini, ia mencari kebenaran. Ya, memang Salman Al-Farisi ini orang Farsi, tuan-tuan. Orang Farsi ni dia dekat dengan Rom, Bila dekat dengan Rom ni tuan-tuan, ini sejarah dia. Maka di situ dia melihat siapa ketua, dia akan diagung-agungkan, betul tak? Yalah, dia sistem monarki kan. Dia akan diagung-agungkan. Bila pemimpin datang, dia apa macam-macam lah. Ya, dia pemimpin datang, maka dia macam-macam lah. Lebih dahsyat daripada itu. Tetapi bila dia bertemu Rasulullah, tuan-tuan, dia cari Rasulullah. Dia cari Rasulullah. Apa tuan-tuan yang berlaku? Rasulullah, ya, tak ada siapa. Jumpa Rasulullah pun satu. Jumpa Sayyidina Umar, tak ada apa tuan-tuan? Tak ada ni bodyguard lah. Bodyguard tak ada. Duduk bawah pokok kurma je. Betul ni pemimpin betul ke ni? Allahu Akbar. Bukan maksud begitu tuan-tuan. Maknanya
tidak keterlaluan. Dalam konteks sekarang memanglah ada bodyguard. Kalau tidak memang habislah tuan-tuan, ada bodyguard lah. Tapi taklah keterlaluan menyebabkan begitu. Tapi Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, dia jumpa Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Ini ke betul? Ditanya, betul ke? Engkau ni pemimpin khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua ni. Kau betul? Pelik dia. Tetapi itulah Islam. Islam menjadikan sesuatu amanah, tanggungjawab itu bukan untuk menambahkan dunia yang ada, bukan untuk menjadikan tanggungjawab pemimpin jadi tanggungjawab untuk membawa umat-umat yang kat bawah dia ni. Itu penting. Bukan nak jadi pemimpin sekadar nak lepas gitu aja. Membawa umat yang bawah dia ni. Bawa untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bertemu, bukan nak apa dan sebagainya. Bertemu dengan Allah SWT untuk mendapat keredaan Allah SWT. Itulah pertama yang kalau nak jadi pemimpin. Macam kita lah mak bapak, kita sebagai ibu bapa, kita niat bahawa kita nak bawa keluarga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Ini yang kita nak macam tu. Tetapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dan yang lain-lain. Ini tuan-tuan. Ini Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang ikut sejarahnya ialah dia yang mencadangkan berlakunya dalam peperangan Handak atau Ahzab, mencadangkan supaya Nabi mengadakan membuat parit Handak. Kalau tuan-tuan ke Mekah memang Handaknya dah tak ada lah. Saudi ni satu, yalah dia punya polisi dia tu wallahu alam lah. Dia tidak meninggalkan satu pun tanda Handak tu. Hanya yang tinggal ialah Masjid 7. Masjid 7 ialah sentri, bukan masjid, ialah sentri, tempat sahabat-sahabat Rasulullah berjaga, mengawal kota suci Mekah, kota suci Madinah. Sentri Masjid 7. Yang ada itu Masjid Al-Fath sajalah yang ada, yang besar, yang kecil-kecil. Ni tuan-tuan, Saudi. Kemudian kalau kita memang itu polisi dia lah, kita no comment lah polisi dia. Dia tidak mau ada berlaku khurafat dan sebagainya, itu polisi dia. Begitu juga kalau kita pergi Taif, ada Masjid Qub. Masjid Qub ialah Masjid Siku. Masjid Siku, Masjid Siku. Masjid Siku ni tuan-tuan minta Allah, diberitakan bahawa suatu Rasulullah kena lempar dengan orang Taif. Rasulullah berdoa dan meletakkan siku di atas batu. Batu tu boleh lekuk. Tapi dia disimin lah. Disimin. Dan tempatnya masjid tapi bukan tempat sembahyang, tetapi tempatnya tak begitu terurus, tapi itulah polisi dia. Namun begitu tak apalah, itu dia punya dia. Tapi bagi kita melihat situ sebagai satu ibrah, pengajaran bagi kita, supaya kita dapat mencontohi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Allah, Salman Al-Farisi ni tadi yang dah sebut tadi tuan-tuan, dia cari siapa yang sebenarnya pemimpin yang sebenarnya tuan-tuan, yang sebenarnya dia cari. Ni pasal dia nak Islam lah ni. Di antaranya dia jumpa pula ciri betul yang dinyatakan oleh pendeta tadi. Dia tak apa ciri dia? Selain daripada tanda kenabian, ia juga Rasulullah SAW tidak mahu menerima sedekah. Rasulullah tu contohlah Rasulullah. Dia namun tidak menerima sedekah, tapi dia boleh menerima hadiah. Dan inilah di antara yang disebut dalam kitab inilah. Itu di antara bila kita cerita tentang sirah Rasulullah, sirah para sahabat, sudah tentu banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapati. Pertama ialah apa saya sebut tadi, bahawa yang pertama, pastikan sesiapa yang mengaku umat Islam, yang mengaku amantu billah, la haula ilaha illallah, pastikan dalam hatinya itu Islam, kita menangkan Islam, kita letakkan Islam di tempatnya. Kerana kalau tidak ada, maka itu bukan dikatakan orang Islam.
tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, ya, cara mana kita dah bagi contoh tadi, ada strategi yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Rasulullah buat macam tu, kita peringkat jawatankuasa, pengusi dan sebagainya, kita letakkan masjid sebagai satu pusat, ya. Walau kalau dulu masjid zaman Rasulullah one stop center. Zaman Rasulullah one stop center, situlah tempat pusat pentadbiran, situlah tempat dan sebagainya. Tapi kita zaman kita taklah macam tu. Kita dah pentadbiran tempat lain, tetapi kita gunakan, ya, kita gunakan untuk menarik umat Islam sama-sama duduk berada di masjid, kerana masjid itulah strategi Rasulullah dapat meletakkan Islam di tempatnya. Selagi mana masjid tidak jadi tempat orang Islam untuk berkumpul, maka di situlah, selagi itulah kita payah nak dapat meletakkan Islam di tempatnya. Tapi kita kena usahalah. Ni tuan-tuan. Ini yang kedua ialah bagaimana untuk meletakkan Islam di tempat dalam hati kita itu. Pastinya kita kena faham bahawa orang yang kena taat pada Allah, apa tandanya ialah orang yang paling taat pada Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling jauh dari perbuatan maksiat. Ya, cara mana kita meninggalkan, kita menjadikan apa tadi tuan, iaitu apa tadi, kekuatan kita la ilaha illallah, ya, pangkat kita la ilaha illallah, harta kita la haula wala quwata illa billah, dan kenderaan kita itu amantu billah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, insyaAllah. Itu untuk setakat saja untuk sebenar Ramadan Al-Mubarak itu. Hari ini memang saya berhajat untuk bawa tentang sirah sedikit setelah kembali daripada Makkah Al-Mukarramah, insya-Allah. Jadi untuk itu saja, wallahu alam, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا مقصرنا بوجهك الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق العظيم والله أعلم. Allah, terima kasih Allah. Saya masuk sekolah pagi. Haji pakai